Assalamualaikum guys, welcome back. Sebelum ni kita memang pernah ada menara tertinggi iaitu KL Gangster, KL Tower, diikuti dengan KLCC sebelum dikalahkan oleh beberapa menara lain. Buat masa sekarang, menara tertinggi ialah menara Burj Khalifa iaitu setinggi 828 meter. So kiranya hampir setinggi ataupun sepanjang 1 kilometer. Ramai yang sudah maklum, Malaysia dalam proses untuk siapkan satu lagi menara yang mana buat masa ni ianya menara tertinggi di Asia Negara. Asia Tetangga. Apa benda yang mengarut aku cakap ni? Asia Tenggara. Menara yang dikenali sebagai Menara Merdeka 118 berdiri setinggi 678.9 meter dan dinobatkan sebagai menara kedua tertinggi di dunia selepas Burj Khalifa. Menara Merdeka 118 ni dikatakan terinspirasi dari figura Perdana Menteri Malaysia pertama, almarhum Tunku Abdul Rahman, ketika almarhum melaungkan kemerdekaan. Merdeka! Lebih kurang kat sisi, menara ni bakal dijadikan ruang pejabat, hotel, pusat beli belah dan juga aktiviti riadah ekstrim dan juga menempatkan dek pemerhatian tertinggi di Asia Tenggara. So, itu info asas pasal menara tertinggi yang dikatakan menjadi kebanggaan rakyat Malaysia, tapi sebenarnya lain pula yang jadi. Menerusi perkongsian dekat media sosial di beberapa portal media, aku perasan lagi banyak komen negatif daripada positif pasal menara ni yang mana rata-rata tak gembira dengan kejayaan terbaru negara kita. Sebenarnya, lebih ramai yang merungut sebab walaupun negara berlumba-lumba untuk menunjukkan kemewahan dan kekuasaan, tapi realitinya, rakyat semakin tertekan dan tersekat dari segi kewangan berbanding negara maju yang lain. Aku bacakan dulu antara komen-komen yang aku baca lah kan. Tinggi mana pun bangunan baru, gaji rakyat macam tu juga. Satu troli barang dapur je dah separuh gaji aku. Pergi dah. Tak heran aku bangunan tinggi macam ni useless. Tapi rakyat makin miskin. Apa motif buat bangunan tinggi-tinggi tapi hutang negara masih banyak? Gaji minimum masih RM1,200, harga barang naik, tahap pendidikan masih di bawah, kos rumah tinggi yang tak memadai gaji rakyat. Jadi bijak banyak please Menteri Malaysia. Tinggi-tinggi juga. Harga barang kata naik meninggi tu jangan dilupa gaji pun naik meninggi jugalah. Harga barang naik seiring pembangunan menara. Menara tinggi ni yang boleh bayar hutang yang tinggi dan subsidi barang-barang keperluan yang naik. Hebat Malaysia. Dari satu sudut, kerisauan dan rungutan netizen ni ada asas dia. Tapi bila kita tengok balik, bangunan ni sebenarnya dah bertahun-tahun dirancang. Waktu sebelum ni, memang kita sesak, tapi tak sesesak waktu sekarang. Dari perkongsian yang aku terima lagi, menara ni dibina dengan duit PNB. Aku difahamkan juga modal dia datang daripada ASB. Ikutkan kata bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak, keputusan membina bangunan ni dibuat masa ekonomi rancak di bawah kerajaan BN dahulu ketika dividen ASB tinggi secara konsisten. Satu lagi perkongsian yang aku terima, terangkan sikit lagi detail pasal menara ni. Bangunan ni milik semua pelabur PNB, bukan milik kerajaan. Kira-kira 70% ruang pejabat akan digunakan oleh anak-anak syarikat PNB sendiri. Jadi tiada lambakan ruang kosong. Dulu anak-anak syarikat PNB terpaksa menyewa di luar atau ada bangunan sendiri. Kini disatukan dalam bangunan yang sama. Integrated system lebih mudah dan ekonomi. Yang untung ialah semua pelabur PNB. Pada aku, selain daripada hartanah dan juga berlumba-lumba untuk hasilkan bangunan tertinggi di dunia, kenapa PNB tak laburkan duit ASB pada investment yang lagi terkini? Sebagai contoh dekat aplikasi ataupun telecommunication. Sebab apa? Memandangkan ada banyak peluang untuk generate income berkali ganda kalau kata kalau kata PNB pandang ke arah sana lah. Bukan apa, aku tengok dividen ASB makin lama makin teruk. Ayah dah marah? Tidak. Tok fikir apa yang nak jadi pula. Tapi macam mana pun, bangunan dah pun dibuat. Kita nak bising pun, benda dah di depan mata. Aku cuma harapkan pelaburan PNB kali ni membuahkan hasil dan kami, pelanggan yang memang simpan duit dekat ASB, dapat dividen berbaloi sebagaimana yang korang sembang. Betul. Bukan apalah, sebab pandangan aku yang naif ni, investment hartanah terutamanya dekat Kuala Lumpur zaman-zaman sekarang ni memang sangat-sangat berisiko. Shopping mall tumbuh, punya banyak, tapi semua jadi tempat hantu bertelur. Rumah pula banyak terbina, tapi yang tinggal hanyalah tikus dan juga cicak. Kalau nak harapkan sewa office, sekarang ni ada banyak co-working space yang ada. Jadi, banyak syarikat yang tak lagi habiskan duit untuk buka office penuhnya, tapi sebaliknya sewa dekat satu tempat dengan syarikat-syarikat yang lain. Ada yang hanya sewa satu bilik je dan bukanlah satu floor ataupun satu bangunan. Pada aku, macam aku cakap tadi, tak perlu kita berlumba-lumba untuk cepatkan lagi petanda kiamat, iaitu manusia berpusu-pusu menghasilkan bangunan tertinggi dekat dunia. Aku faham, keputusan untuk hasilkan menara tinggi macam ni ialah untuk menarik minat investor luar negara dan juga buka peluang pekerjaan. Tapi kalau kata fokus hanya pada satu tempat, tapi tempat-tempat yang lain dekat Malaysia diabaikan, tak guna juga. Tapi of course, benda ni pendapat aku je dan korang sendiri pun mesti ada pendapat masing-masing. Cuba korang share pendapat korang dekat sini. Aku nak baca juga sebab mungkin ada antara korang yang boleh kongsi pandangan dari sudut kewangan
sosial dan juga mungkin faktor-faktor yang lain. Dan akhir kata pepantun, singgah sebentar di Kuala Linggi, beli bekalan dekat pasar pagi. Apa guna menara tinggi kalau sayur tak mampu beli? Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Don't stay sorak, love you. Bye. Tunggulah.